Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. PKPB diperluas ke Sandakan, Papar dan Tuaran mulai Jumaat ini. Sabah mencatatkan 282 kes positif baru COVID-19 hari ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperluas ke 3 lagi daerah di Sabah iaitu Sandakan, Papar dan Tuaran berkuat kuasa Jumaat 9 Oktober ini dalam usaha kerajaan mencegah penularan COVID-19. Hanya perkhidmatan perlu dan sektor yang diluluskan saja yang dibenarkan beroperasi di daerah berkenaan sepanjang tempoh PKPB. Perkara itu diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media harian hari ini. Di Sabah, Sandakan, Papar dan Tuaran, satu di Selangor iaitu di Kelang. Pelaksanaan PKPB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam daerah tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Pergerakan keluar masuk ke kawasan tersebut dan dari kawasan tersebut adalah tidak dibenarkan. Hanya perkhidmatan perlu termasuk kilang-kilang dan rantaian yang berkaitan dengan perkhidmatan perlu adalah dibenarkan. Pihak MITI akan menyenaraikan jenis perkhidmatan perlu atau perkhidmatan lain yang terlibat di dalam kawasan tersebut. Sementara itu, 6 hospital berpakar di seluruh Sabah dilihat tidak lagi boleh menampung bilangan pesakit positif COVID-19 yang semakin bertambah. Untuk itu, 7 wad tambahan dibuka di Kota Kinabalu, Tawau, Lahadatu dan Sandakan untuk menempatkan kes-kes positif COVID-19. Wad tambahan itu adalah Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas, Kompleks Sukan Tawau, Dewan Arena Tawau dan bangunan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Tawau. Serta Dewan Tun Haji Mustafa Lahadatu, Dewan Rab Malaysia ILKKM Sandakan dan PPR Batu Putih Sandakan. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia telah dan sedang mengatur pasukan bantuan. Untuk itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan pergerakan keluar rumah dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19. Jika keluar rumah, orang ramai dinasihatkan mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan dengan memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan atau menggunakan pensanitasi tangan serta mematuhi penjarakan sosial. Pusat Bandaraya Kota Kinabalu lengang pada hari pertama PKPB. Suasana di sekitar Pusat Bandaraya Kota Kinabalu agak lengang pada hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bilangan kenderaan yang berada di jalan raya juga boleh dihitung dengan jari kerana kebanyakan pekerja sektor awam dan swasta melakukan tugasan dari rumah. Tinjauan sekitar pusat bandaraya pagi ini mendapati keadaan di stesen bas mini, bas ekspres dan bas henti-henti juga sunyi tanpa ada bas yang parkir di situ. Sekitar kaunter Jabatan Kereta Api Negeri Sabah juga sepi tanpa penumpang kerana perkhidmatan kereta api turut diberhentikan sementara. Semalam, Lembaga Pelayanan Kenderaan Perdagangan LPKP memaklumkan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas ekspres dan bas henti-henti diberhentikan sementara sepanjang PKPB. Hanya perkhidmatan teksi dan e-hailing saja dibenarkan beroperasi. Manakala operasi Pasar Besar Kota Kinabalu masih berjalan seperti biasa, namun waktu operasi dihadkan dari 6 pagi sehingga 2 petang saja. Di pusat membeli belah Center Point pula, hanya operasi perkhidmatan perlu saja yang dibuka, manakala premis lain ditutup.
Selain Kota Kinabalu, PKPB turut dilaksanakan di Penampang dan Putatan. Angkara pendaki positif proses nyakuman dilakukan di Gunung Kinabalu. 7 pekerja Taman-Taman Sabah yang lengkap memakai peralatan perlindungan diri telah melakukan kerja-kerja nyakuman di sepanjang laluan sehingga ke puncak Gunung Kinabalu. Proses itu dilakukan selepas seorang pendaki didapati positif COVID-19 ketika melakukan pendakian antara 13 hingga 14 September lalu. Kerja-kerja berkenaan dilakukan pada ketinggian 4,095 meter dari aras laut selama 3 hari pada 25 September, 29 September dan 3 Oktober lalu. Sebelum itu, Gunung Kinabalu dan Taman Kinabalu ditutup kepada semua pengunjung bermula 25 September sehingga 8 Oktober. Penguasa Substesen Panalaban, Julaimin Kamin berkata, proses nyakuman dilakukan di semua bangunan kemudahan, 4 checkpoint di laluan pendakian dan 7 tempat berehat di laluan ke puncak. Semua pekerja di kaunter pendaftaran, kawasan saringan dan pintu masuk Taman Kinabalu serta Panalaban turut melakukan ujian saringan di Dewan Kinabalu pada 24 September lalu. Malim Gunung, porter dan kaki tangan di Sutra Sanctuary Lodges serta Mountain Talk yang bekerja pada 13 dan 14 September juga diarahkan melakukan saringan kesihatan. Banjir yang melanda Sabah Isnin lalu semakin pulih. Mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sabah berkurang kepada 21 orang dengan hanya 1 PPS masih dibuka setakat 4 petang tadi. Hanya Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud saja yang dibuka bagi menempatkan 21 orang mangsa daripada 4 keluarga. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah menerusi satu kenyataan memaklumkan semua 387 orang mangsa banjir di 4 PPS lain di Kota Belud dan 1 PPS di Tuaran dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. PPS yang ditutup adalah Dewan SMK Taun Gusi 2, Dewan Kampung Lebak Engad, Dewan Muhibah Kampung Tombol, Sekolah Menengah Agama Tun Said dan Dewan Sri Sulaman, Tuaran. Sementara itu, penduduk di beberapa kampung di Kota Belud meminta kerajaan menangani segera masalah banjir kilat yang kerap berlaku di kawasan berkenaan. Masalah yang telah berlarutan sejak sekian lama itu bukan saja menyebabkan kerugian ribuan ringgit akibat kerosakan pelbagai barangan, malah turut mengancam keselamatan penduduk. Sebanyak 16 buah kampung di Kota Belud terjejas banjir kilat ekoran hujan lebat sejak Ahad lalu. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni.